Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi membuka peluang kepada kita, memberi segala nikmat kepada kita untuk kita manfaatkan ke jalan yang sepatutnya, dan kita gunakan segala kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita tidak diciptakan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi saya ingin menghuraikan sedikit hadis dalam kitab hadis-hadis Nabawi, yang mana hadis ni diletakkan kepada hadis yang kedua dalam di bawah tajuk orang yang muflis di akhirat. Okey, yang mana perkara ni kita tak dapat dinafikan. Ada di antara kita yang telah melakukannya, tapi Allah tu Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Bila kita dah tahu benda ni, maka kita perlu istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon ampun supaya kita dijauhkan daripada golongan orang-orang muflis di akhirat. Okey, hadis ni berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Tahukah kamu siapakah orang yang muflis?" Para sahabat menjawab, "Bagi kami orang yang muflis ialah orang yang tidak memiliki wang mahupun harta benda." Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, "Sebenarnya orang yang muflis dalam kalangan umatku ialah orang yang pada hari kiamat datang dengan membawa pahala amal solat, puasa, zakat dan haji, tetapi semasa di dunia mereka pernah mencaci orang, menuduh tanpa bukti, memakan harta dengan zalim, membunuh dan memukul sesuka hati. Lalu pada hari kiamat, orang yang dizalimi akan menerima pahala amal si penzalim. Jika pahala amalnya telah habis diberikan, sedangkan kesalahan dan dosanya semasa di dunia kepada orang yang tidak berdosa masih banyak, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pula dosa orang yang dizalimi kepadanya, sehingga semakin berat bebannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkannya ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim. Kalau kita boleh pandang secara umum, hadis ni sangat jelas dan terang bahawa kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan oleh orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sembahyang, dia sedekah, dia puasa dan sebagainya, tapi pada hakikatnya dia menzalimi orang lain. Maka bila sampai akhirat nanti, dia akan dihukum seperti itulah kan. Sedangkan orang-orang yang sembahyang solat ni, dia mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi benda tu tetap diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada hakikatnya segala pahala amalan tu diberi kepada orang yang dizaliminya atas balasan kezaliman yang telah dilakukannya lah. Sebab itulah kita kena berhati-hati. Okey, itu sedikitlah ringkasan huraian daripada hadis ni. Jadi kita tengok pula apa dia yang dihuraikan secara ijmali. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat baginda tentang orang yang muflis. Golongan yang muflis di akhirat berasal daripada mereka yang memiliki pahala, tetapi semua ibadah, yakni pahala ibadah itu habis kerana digunakan sebagai membayar ganti rugi kepada ihsan
bukan ihsan, kepada insan yang pernah disakiti, dikhianati atau dizalimi. Di samping mereka dibebankan dengan dosa orang yang dizalimi. Antara ciri orang yang muflis di akhirat ialah mereka yang pernah mencaci orang, menuduh tanpa bukti, memakan harta secara zalim, membunuh dan memukul sesuka hati. Ini antara ciri-ciri dia lah, yang jelas disebut dalam hadis tersebut. Lalu pada hari kiamat, orang yang dizaliminya itu akan menerima pahala amal si penzalim tersebut. Jika pahala amalannya telah habis, diberikan sedangkan kesalahan dan dosanya semasa di dunia kepada orang yang tidak berdosa masih banyak, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pula dosa orang yang dizalimi itu kepadanya sehingga semakin berat bebannya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkannya ke dalam neraka. Kalau kita boleh faham, sebenarnya muflis di dunia dan muflis di akhirat ni satu benda yang sangat berbeza. Sebab apa? Sebab muflis di dunia ni sekadar dikejar oleh dikejar oleh orang yang mengutip hutang kan. Di blacklist, si Krisu bukanlah belum ditarif kepada muflis lagi. Tapi kalau muflis betul, orang yang disekat akaun banknya dan sebagainya, jadi susah. Nak buat loan macam-macam pun susah. Orang pun tak suka berkawan dengan orang muflis di dunia. Tetapi kalau orang muflis di akhirat pun, kita susah nak tengok sebab bukannya depan mata kita. Cuma kita boleh tengok bila mana kita ikut dia pergi mana-mana lah kan. Sebab tu lah ada pepatah Arab tu yang mengatakan, seandainya kalau kita nak memilih sahabat, maka kita kena ikut dia berjalan, bermusafir. Daripada musafir itulah kita dapat lihat macam mana karakter dia ni. Adakah bila dia berjalan tu dia nampak kayu tengah jalan, dia alih, itu pun dapat pahala. Kalau dia tengok kayu tengah jalan, dia tambah lagi kayu kat tengah jalan tu, memang orang jenis-jenis macam ni kita tak boleh buat kawan dan sebagainya lah. Sepatutnya kita jauh daripada dia. Tapi seandainya orang yang jahat ni cuba datang dekat dengan kita atas niat untuk berbaik, maka kita perlu menerima dia dengan sebaiknya lah. Kita kena memperbetulkan apa yang salah. Sebab apa? Sebab orang-orang macam ni kita kena bantu berbeza dengan orang yang banyak bawa pahala dia. Nampak dia baik je, tapi pada hakikatnya dia menzalimi orang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dah standby lah hukuman pada dia awal-awal. Maka bersedialah. Okey, saya rasa cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.